Seorang ahli falsafah Yunani pernah berkata, minda bukanlah sebuah bekas untuk diisi, tetapi api yang perlu dinyalakan. Lantas, timbul persoalan, di atas bahu siapakah terletaknya tanggungjawab menyalakan api minda generasi muda Malaysia? Pasti jawapannya terletak kepada warga pendidik. Berpaksi kesedaran betapa besarnya peranan warga pendidik, maka sebuah suruhanjaya khas ditubuhkan untuk mengurus dan melantik, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, SPP. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, SPP, pada dasarnya disyorkan melalui Suruhanjaya di Raja Aziz yang mengkaji perkhidmatan perguruan di Semenanjung Malaysia untuk menubuhkan sebuah Suruhanjaya Perkhidmatan berasingan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Pada 1 Januari 1974, SPP yang bertindak sebagai badan bebas telah ditubuhkan mengikut perkara 141A Perlembagaan Persekutuan. Pelaksanaan transformasi kerajaan berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2012. SPP telah memperkukuh jentera pentadbiran melalui struktur organisasi yang diterajui oleh 13 orang ahli Suruhanjaya, terdiri daripada seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan 11 orang anggota Suruhanjaya. Ahli Suruhanjaya ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah dipersetujui dan diperkenan oleh Majlis Raja-Raja. Ini jelas menunjukkan taraf dan peranan penting yang perlu dimainkan oleh ahli-ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran ini. Justru itu, di peringkat pengurusan pula, satu struktur organisasi perlu dibentuk dan dirangka agar hasrat murni Suruhanjaya ini bakal memekarkan hasil. Dari segi gerak kerja, SPP diterajui oleh seorang setiausaha selaku ketua jabatan dan dibantu oleh 2 orang timbalan setiausaha. Komposisi urus setia SPP ditegakkan oleh 8 bahagian. Dan 2 cawangan, iaitu di Sabah dan Sarawak. Bagi memastikan hala tuju SPP mencapai matlamat yang digariskan, SPP melalui visi penubuhannya, iaitu peneraju transformasi modal insan dalam perkhidmatan pendidikan, bertindak sebagai pihak berkuasa dalam perkhidmatan pelajaran dengan menjalankan fungsinya mengikut perkara 141A Perlembagaan Persekutuan. Visi SPP diperkukuhkan lagi melalui misi SPP, iaitu melantik dan mengekalkan bakat terbaik dalam perkhidmatan pendidikan melalui pengurusan perkhidmatan yang transformatif. Objektif SPP ialah memastikan kuasa-kuasa di bawah perkara 144 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan dalam urusan perlantikan, perkhidmatan, tata tertib dan naik pangkat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. SPP melaksanakan 6 fungsi utama jabatan, iaitu melantik anggota ke jawatan tetap, kontrak atau sementara dalam perkhidmatan pelajaran, mengesahkan dalam perkhidmatan ke atas calon yang dilantik secara tetap, meluluskan pemberian taraf berpencen ke atas anggota yang dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan, kawalan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran, meluluskan pertukaran perlantikan-pertukaran tetap perkhidmatan, berperanan sebagai pihak berkuasa tata tertib dan rayuan tata tertib perkhidmatan pelajaran. Di samping kaedah temuduga konvensional, SPP juga melaksanakan temuduga on-site bagi calon-calon tertentu. Temuduga secara lisan dan amali dilaksanakan bagi jawatan yang mempunyai bidang pengkhususan tertentu. SPP akan mengeluarkan surat tawaran kepada calon-calon yang telah diluluskan untuk pelantikan. Bidang kuasa Suruhanjaya bagi mengendalikan urusan tata tertib, memutuskan tata tertib dari jenis yang diwajarkan kepada hukuman buang kerja atau turun pangkat terhadap pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah PPPS dan pegawai perkhidmatan tinggi PPPT, mengenakan perintah tahan kerja dan perintah gantung kerja ke atas pegawai yang terlibat dalam kes jenayah dan dituduh di mahkamah sebelum hukuman tata tertib dijatuhkan. Selain itu, SPP juga bertindak sebagai
Lembaga Rayuan Tata Tertib bagi memutuskan rayuan tata tertib oleh anggota Perkhidmatan Pendidikan yang tidak berpuas hati dengan penetapan hukuman oleh Lembaga Tata Tertib Perkhidmatan Pelajaran di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Badan yang meluluskan kenaikan pangkat bagi Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan sebagai lembaga rayuan naik pangkat bagi menimbangkan rayuan oleh Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Penggunaan ICT selaras dengan usaha transformasi kerajaan, SPP turut memanfaatkan penggunaan ICT bagi meningkat sistem penyampaian ke atas perkhidmatan. Antaranya, permohonan jawatan di bawah SPP boleh dibuat secara atas talian melalui www.jobsmalaysia.gov.my. Semakan status permohonan, keputusan temuduga dan urusan perkhidmatan boleh dibuat secara atas talian di www.spp.gov.my. Perkongsian maklumat secara pintar di bawah projek Edu Exchange antara SPP bersama Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan untuk menghapuskan karenah birokrasi, mempercepatkan proses pengurusan perkhidmatan pendidikan. SPP dalam menjalankan visi dan misinya sentiasa berpegang kepada dasar kualiti yang utuh, iaitu SPP adalah komited terhadap usaha penambahbaikan yang berterusan bagi mencapai harapan pelanggan. Setiap tindakan dan keputusan pula berlandaskan kod etika yang tersendiri, iaitu tekad, T, tegas, adil dan profesional, E, efisien dan efektif, K, keikhlasan dan kesyukuran, A, amanah dan accountability, D, dinamik dan berdisiplin. SPP sedar akan peranan yang perlu dimainkan dalam mendukung wadah kerajaan dalam melaksanakan Pelan Transformasi Pendidikan Negara. Transformasi dalam perkhidmatan pendidikan akan pasti membantu warga pendidik mencungkil potensi insan yang seimbang, kreatif dan inovatif. Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk memperkasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara maju, SPP akan berusaha menjadikan sebuah Suruhanjaya Pelajaran negara ini mencapai lonjakan ke arah pendidikan yang bertaraf dunia. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia bersama meningkat kecemerlangan.